Okey, ini adalah pengenalan kepada adjustable hanger. Reka bentuk juga adalah sesuatu perkara yang asas bagaimana untuk mencipta suatu produk. Begitu juga dengan produk yang dinamakan adjustable hanger. Ia dicipta dan direka bentuk khas untuk semua pengguna. Selain itu, penyangkut baju ini merupakan alat yang sering kali digunakan untuk menyidai pakaian. Walau bagaimanapun, pelbagai masalah yang sering kali dilalui oleh pengguna apabila ingin menyidai pakaian. Contohnya, ingin menyidai pakaian yang basah, yang berkedut dan mudah patah, serta pakaian sering kali tersangkut dan berlaga antara satu sama lain. Okey, bagaimana pula dengan penyertaan masalah? Okey, terdapat beberapa masalah yang timbul apabila pengguna sering kali menyatakan masalah untuk menyidai pakaian, seperti yang pertama ialah penyangkut pakaian juga akan sangkut dan berlaga antara satu sama lain. Yang kedua, sukar untuk menyangkut seluar dan ia akan mudah patah. Yang ketiga ialah penyangkut pakaian yang sedia ada sering berubah bentuk. Dan yang keempat ialah sukar untuk menyidai pakaian jika pakaian dalam keadaan yang berkedut dan basah. Yang kelima adalah mudah terjatuh ke atas tanah. Okey, ini adalah objektif kepada adjustable hanger. Yang pertama ialah mengkaji faktor yang menyebabkan penyangkut baju mudah patah, reput, susah untuk menyidai pakaian. Yang kedua ialah menganalisis kesan permasalah terhadap pengguna penyangkut baju di masa kini. Dan yang ketiga ialah mencadangkan penambahbaikan terhadap pengguna penyangkut baju dalam menangani masalah untuk menyidai pakaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris bin Muhammad Hassan Al-Hari. Seterusnya saya akan menerangkan tentang jenis-jenis penangkut baju yang sedia ada. Penangkut baju sebenarnya ada banyak dan meluas, tapi kami akan tekankan kepada penangkut baju yang lebih kerap pengguna gunakan ataupun lebih banyak digunakan di dalam rumah. Yang pertama sekali, kita ada penangkut baju jenis plastik, yang mana penangkut ini lebih banyak digunakan oleh pengguna sebab ia lebih murah, lebih ringan dan mudah digunakan. Yang kedua sekali, kita ada penangkut baju jenis kayu, yang mana penangkut ini juga lebih kerap pengguna gunakan kerana ianya lebih tahan lama berbanding dengan penangkut plastik yang tidak mudah lentur. Keduanya, penangkut baju jenis ni ianya kebiasaannya digunakan untuk menyidai baju-baju yang berat ataupun yang basah. Yang ketiga, kita ada penangkut baju jenis dawai. Jenis dawai ni pula ianya lebih tahan lama. Seterusnya, bagaimana penggunaan penangkut ini berkembang? Untuk pengetahuan kita ataupun untuk pengetahuan umum, kita 90% penangkut baju ini dihasilkan oleh sebuah kilang di negara China ataupun di daerah Ipoh. Kemudiannya, ia akan dihantar ke Eropah, Amerika Syarikat dan negara Asia. Pesatan pengeluaran penangkut ini juga kita dapat lihat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk variasi penawaran yang cukup luas, yang mana ia hadir dalam pelbagai bentuk dan ukuran, warna ataupun bahan. Malah untuk industri fashion juga, ianya merupakan bahagian yang penting dalam produk yang ingin dibeli untuk menunjukkan gambaran yang kualiti sesuatu produk itu. Seterusnya, ciptaan penangkut baju membawa kebaikan atau lebih kepada keburukan. Memangnya, penangkut baju adalah item yang penting untuk mendapatkan almari yang lebih kemas dan pengurusan baju yang lebih baik. Jadi, ia akan membuatkan ruang pakaian kita ini kelihatan cantik ataupun bersih selain mengekalkan bentuk-bentuk asal baju tersebut. Namun, kuantiti pengeluaran yang banyak juga dilihat semakin merunsingkan ataupun semakin kolot. Bercerita dari segi bahan pembuatan pula, kebanyakannya penangkut baju ni diperbuat daripada plastik yang sukar dikira semula. Penangkut baju juga merangkumi gabungan hingga 7 plastik yang berbeza, dan ada juga yang menggunakan logam. Ia memakan masa sehingga 1000 tahun untuk kita lupuskan penangkut baju yang telah tidak kita gunakan. Okey, ini adalah pengenalan kepada metodologi. Metodologi projek ini yang dicadangkan lebih menumpukan kepada butiran dan penjelasan sistem penyangkut pakaian. Idea bab ini adalah untuk mengemukakan prinsip kerja, pembangunan dan kaedah yang digunakan dalam penyiapan projek ini. Bab ini juga akan membincangkan pemilihan komponen dan perisian yang digunakan dalam projek ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afini bin Azali. Nombor kad matrik saya adalah DB2002. Dan di sini saya akan menerangkan tentang model pembangunan produk, yang di mana yang pertama kita akan mulakan dengan mula dan seterusnya adalah pembangunan idea. Di proses ini kami membangunkan produk baharu bermula dengan idea yang berdasarkan kepada keperluan pelanggan, kos yang sepatutnya dan apa yang dikehendaki oleh pasaran. Seterusnya kita orang akan mengenali tentang definisi produk. Ini setelah kami meneliti pasaran dan menentukan perkara yang perlu dilakukan oleh produk, kami perlu memikirkan cara terbaik untuk menjualnya kepada pasaran sasaran. Ini melibatkan pembangunan strategi produk yang memenuhi keperluan orang yang akan menggunakannya. Seterusnya adalah brainstorming. Pasukan akan memberikan idea dan mencari masalah seterusnya yang ada pada produk. Seterusnya adalah dengan reka bentuk awal.
Di peringkat ini, kami telah membuat reka bentuk awal seperti mencari bahan dan melakukan beberapa komunikasi terhadap orang luar tentang bahan yang sesuai untuk digunakan. Kedua terakhir adalah validasi dan pengujian. Kami sekumpulan telah melakukan pengembangan dan pengujian konsep, pengujian front end dan uji tahap pemasaran. Dan yang terakhir adalah komersialisasi. Di tahap ini adalah masa untuk mula menjual produk dan perlu mempromosikan produk yang telah dibangunkan. Seterusnya saya akan menerangkan tentang cartagan, yang di mana dekat sini ada beberapa aspek dan minggu yang diperlukan untuk membina satu cartagan yang berkualiti lah. Contoh yang pertama adalah aspek pemilihan tajuk projek. Di sini dilakukan pada minggu pertama. Yang kedua adalah penyelidikan projek dan mencari rujukan. Di sini kumpulan kami membuat dalam masa 2 minggu, iaitu minggu kedua dan minggu ketiga. Dan aspek ketiga adalah proposal projek yang dilakukan pada minggu keempat dan minggu kelima. Aspek seterusnya adalah dengan pengenalan. Di sini kita orang akan buat dalam 2 minggu juga, iaitu dalam minggu 6 dan minggu 7. Seterusnya adalah kajian literatur yang di mana dilakukan pada minggu ke-7, 1 minggu sahaja. Seterusnya adalah metodologi kajian yang dilakukan selama 2 minggu, iaitu dalam 2 minggu juga, minggu ke-7 dan minggu ke-8. Laporan kemajuan projek yang dilakukan pada minggu ke-8 dan minggu ke-9. Pengumpulan data dilakukan selama 2 minggu juga, iaitu minggu ke-10 dan 11. Dan di sini ada penambah, iaitu analisis perbincangan yang dilakukan sebanyak 4 minggu, iaitu minggu 10, 11, 12, 13. Untuk kesimpulan, kami membuat dalam 1 minggu, iaitu minggu 13, dan pengetangan akhir adalah dalam minggu 14. Seterusnya saya akan menerangkan tentang lukisan assembly berkaitan produk yang telah kami bangunkan, iaitu Premium Hanger Adjustable. Di dalam ini ada 5 bahagian. Yang pertama adalah regangan bahagian kiri, yang kedua adalah lock. Lock ni fungsinya sebagai untuk lock apabila untuk disangkutkan ke atas tali ataupun kayu wire yang muat, untuk bagi hanger tu tidak terbang ke mana-mana. Yang ketiga adalah button push, untuk fungsinya sebagai bila kita tekan, spring tu akan meregang di bahagian kanan kalau kita tekan batu kanan lah. Kalau kita tekan batu kiri, dan regangan pun akan menjadi sebelah kiri. Yang seterusnya adalah bahagian spring yang untuk fungsinya meregang. Yang ketiga adalah regangan bahagian kanan. Okey, ini adalah bahan yang digunakan untuk mencipta adjustable hanger. Untuk bahagian badan dan button penyangkut pakaian, kami menggunakan bahan jenis polyvinyl chloride yang dikenali sebagai PVC. Oleh kerana kestabilan yang ada pada bahan ini, ia sangat sesuai dan peratusan untuk kepatahan agak sedikit. Okey, seterusnya adalah spring. Untuk bahan daya penolakan bahagian kiri dan kanan adalah menggunakan tensioner spring. Tensioner spring digunakan untuk aplikasi yang menerima bebanan tegangan. Okey, tensioner spring ini juga biasa diperbuat daripada bahan seperti dawai keluli yang ditarik keras, keluli spring, dawai piano dan dawai keluli tahan karat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz Zikri Mazlan. Okay, seterusnya saya akan masuk pada topik jangkaan awal projek. Okay, setiap kajian yang dijalankan mesti mempunyai beberapa jangkaan awal yang dibuat ataupun diletakkan sebagai penanda aras bagi sesuatu projek itu dijalankan. Ini bagi membolehkan mereka bentuk menyelesaikan masalah-masalah yang bakal dihadapi semasa menjalankan kajian. Sebagai contoh ialah penyangkut pakaian ini direka bentuk berdasarkan beberapa penyertaan masalah yang telah dikemukakan terlebih dahulu. Tujuan utama untuk jangkaan awal ini adalah membolehkan penyangkut pakaian menjimatkan masa dalam proses menyediakan pakaian tersebut. Material konvensional kebanyakannya menggunakan bahan yang mudah rosak ataupun mempunyai jangka hayat yang singkat. Oleh itu produk ini adalah mesti menggunakan. Seterusnya kita pergi kepada hasil pembangunannya, iaitu proses fabrikasi material yang digunakan untuk membangunkan projek ini. Okey, bahan yang kami gunakan adalah PVC ataupun vinyl. Okey, fungsi utama PVC ialah dipilih untuk membuat rangka dan button pada badan dia. Itu ialah bahan untuk membuat PVC ni seperti yang kita tahu ia digunakan dalam perabot, pipe air, pembungkus kabel, botol minuman dan penyangkut baju lah khususnya. Yang ini dipilih adalah kerana kestabilan yang ada pada bahan ini sesuai untuk peratusan untuk mengelak daripada ia patah, sebab seperti yang kita tahu pengidai ni selalunya orang guna untuk sidai pakaian dan kita jemur bawah matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Danis bin Jamaludin. Untuk fabrikasi bahagian dalam daya penolakan, bahan yang digunakan adalah tension spring ataupun piano wire. Dia digunakan untuk dalam daya penolakan penyangkut pakaian yang kami bina. Dan tension spring ataupun piano wire ni digunakan untuk aplikasi yang menerima beban tegangan. Dan ia diperbuat daripada bahan seperti dawai keluli yang ditarik keras, keluli spring, dawai piano dan dawai keluli tahan karat. Selain itu,
tension spring ini dapat bertahan dengan lebih lama dan juga menjimatkan kos kerana harganya yang berpatutan dengan kualitinya. Seterusnya, jangkaan keputusan projek. Untuk bahagian yang pertama ialah bahagian badan dan button ataupun butang. Jenis bahan yang digunakan adalah polyvinyl chloride ataupun lebih dikenali sebagai PVC. Okey, panjang sebelum yang badan ini berkembang ialah sebanyak 19 cm sahaja, dan panjang selepas ia berkembang sebanyak 38 cm, dan ia berkembang sebanyak antara beza kedua-dua sebelum dan selepas dikembang ni adalah sebanyak 19 cm, dan anggaran harga dalam ringgit Malaysia ialah sebanyak RM2.20 sahaja. Dan bahagian kedua adalah penolakan kiri dan kanan. Bahan yang digunakan adalah tension spring ataupun piano wire, dan panjang sebelum ia berkembang sebanyak 4 cm saja, dan panjang selepas ia berkembang sebanyak 8 cm, dan perbezaan antara sebelum dan selepas berkembang adalah sebanyak 4 cm. Dan anggaran harga dalam ringgit Malaysia untuk piano wire ni adalah sebanyak 12 sen. Seterusnya saya akan menerangkan tentang bab 5, iaitu cadangan penambahbaikan, yang di mana di sini kami akan membuat 4 penambahbaikan yang boleh dilakukan pada produk kami, iaitu yang pertama adalah mengangkut pakaian boleh dilipat menjadi 2, yang kedua adalah menggunakan material yang lebih berkualiti tinggi, yang ketiga adalah menambahkan pelbagai warna untuk kelihatan menarik, yang terakhir adalah menambahkan klip untuk mengangkut tutup.